Jalan berlenggang membawa bakul, berjalan pulang di waktu senja. Amanah dipikul, penuh wibawa, kisah teladan melekat di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ashwa Damia binti Hasnal dari Sekolah Kebangsaan Tun Hussein On. Saya berumur 12 tahun. Kod sekolah saya ialah WBA 0005. Pada masa lapang, saya suka membaca buku cerita dan membantu ibu membuat kek dan biskut. Saya ingin menjadi seorang guru apabila dewasa nanti. InsyaAllah, doakan saya ya. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang sebuah buku yang telah saya baca, iaitu Terima Kasih Adik-Adikku. Buku ini merupakan karya sulung penulis bernama Disa Azmin yang berasal dari Kelantan. Buku ini telah diterbitkan oleh Galeri Ilmu Serdan Berhad pada tahun 2010. Buku ini dijual dengan harga RM14 di Semenanjung dan RM16 di Sabah dan Sarawak. Buku ini mempunyai 207 halaman dan dibahagikan kepada 14 bab. Apabila membuka halaman pertama sahaja, saya sudah tertarik dengan buku ini. Pembaca diperkenalkan dahulu kepada watak-watak di dalam cerita. Terdapat 2 halaman yang menunjukkan ilustrasi wajah watak-watak penting dalam buku cerita ini. Buku ini mengisahkan tentang seorang remaja bernama Nubhan. Nubhan merupakan anak sulung dalam keluarganya. Nubhan belajar memahami erti tanggungjawab sebagai anak sulung melalui pelbagai peristiwa dan konflik yang berlaku, yang akhirnya memberi kesedaran kepadanya bahawa tanggungjawab itu bukanlah satu bebanan, tetapi satu amanah yang perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Selain itu, ada juga persoalan tentang nilai persahabatan antara Nubhan dan rakan-rakan sekelasnya. Dan tidak terkecuali, turut diselitkan isu percintaan remaja antara Nubhan dan Siti Khalijah. Jalan cerita buku ini sangat menarik dan mendebarkan. Nubhan merupakan pelajar tingkatan 3 di Sekolah Menengah Cempaka Sari. Ibu nak ayah cuba membentuk Nubhan menjadi seorang anak yang bertanggungjawab. Nubhan berbeza daripada kawan-kawannya yang lahir dalam keluarga yang senang. Dia tidak mengikuti kelas tuition di luar seperti rakan-rakannya yang lain. Lantaran itu, keputusan pemeriksaannya biasa-biasa sahaja dan tiada apa yang perlu dibanggakan. Nubhan pernah menyurutkan kertas peperiksaan hingga menimbulkan kemarahan ibu bapanya. Berulang kali Nubhan gagal menunjukkan keputusan yang cemerlang hingga ayah mengambil tindakan merotan untuk memberi pengajaran kepadanya. Dia cuba untuk menyertai pertandingan go-kart, namun ditentang ibunya kerana sikapnya yang tidak bersungguh-sungguh dalam pelajaran dan gagal membahagikan masa antara pelajaran dan minat. Dalam masa yang sama, seorang pelajar perempuan yang bernama Siti Khalijah pernah mengutus surat cinta kepadanya hingga menimbulkan kekecohan di sekolah. Malang tidak berbau apabila dia menerima berita bahawa ibu bapanya terlibat dalam kemalangan jalan raya. Ibu bapanya dimasukkan ke hospital dalam keadaan kritikal. Nubhan tekad untuk berdikari dan menjaga adik-adiknya. Pada ketika ini, pelbagai halangan terpaksa Nubhan tempuhi. Dia terpaksa keluar dari asrama dan menjaga adik-adiknya. Dia juga terpaksa berdepan dengan sikap tidak matang adik-adiknya. Bebanannya bertambah apabila adiknya Nabil melarikan diri dari rumah kerana marah apabila ditegur. Namun, semua bebanan masalah itu berjaya ditanganinya dengan sabar. Langit tidak selalunya mendung. Akhirnya, ayah kembali pulih. Pada penghujung cerita, Nubhan berjaya mendapat keputusan cemerlang 8A dan tempat kedua dalam pertandingan go-kart. Ibu yang disayangi akhirnya sembuh dan tidak lupa, Nubhan akhirnya berbaik-baik dengan Siti Khalijah yang rupa-rupanya adalah saudara kepada makciknya. Keseluruhan cerita berlaku di sekolah, rumah, hospital dan kampung yang melibatkan masa beberapa bulan, iaitu sebelum peperiksaan PMR sehinggalah keputusan PMR diterima. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita ini pelbagai. Ada penggunaan bahasa Inggeris, peribahasa dan simpulan bahasa. Apa yang paling menarik ialah setiap susunan ayat berjaya menimbulkan tanda tanya dan merangsang minat saya untuk terus membaca. Jalan cerita yang ditampilkan juga sangat dekat dengan remaja seperti saya.
Pengajaran yang saya dapat daripada buku cerita ini ialah tanggungjawab sebagai anak sulung dalam keluarga yang harus kita laksanakan dengan baik. Saya dapat menjiwai cerita dengan baik kerana ditakdirkan saya juga merupakan anak sulung dalam keluarga saya. Sebagai seorang hamba, kita hendaklah sentiasa menedah tangan dan memohon doa kepada Tuhan. InsyaAllah, doa kita akan dimakbulkan. Cuma pada pendapat saya, ada sedikit kelemahan yang terdapat dalam buku cerita ini. Jika buku ini ditambah ilustrasi berwarna, tentu akan lebih menarik perhatian pembaca lagi. Bahagian pengenalan watak-watak juga diwarnakan kerana ilustrasi yang cantik dan berwarna mudah menarik minat pembaca. Sampai di sini dahulu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.